hello. Hello. Okey. Wow, dahsyatnya. Wow. Tinggi sangatlah. Hari ni aku terasa rendah sangat ni. Kau janganlah rasa rendah diri. Memang selalu rasa tu pun. Okeylah, apa-apa pun kita perkenalkan diri dulu, perkenalkan rancangan kita. Okey, Assalamualaikum, apa khabar semua? Bertemu kita sekali lagi dalam rancangan Bukan Calang-Calang. Baiklah, rancangan kita selama sejam dan kita akan memperkenalkan mereka-mereka yang bukan calang-calang. Dan macam segmen pertama kita ni lah. Ini bukan calang-calang. Ya Allah, tingginya awak. Siapa nama? Skidzo. Skidzo. Right. Dan ini permainan ini diberi nama Steel Walker. Steel Walker, betul? Yeah, Steel Walker. Steel Walker. Boleh ceritakan sedikit tak apa maksud Steel Walker ni? Steel Walker is a fictional character. I mean, seorang badut yang tinggi. Okay. You can see it, boleh tengok selalu di carnival atau selalu circus. nampak. Because selalunya yang rendah, you can do banyak-banyak barang. Okay. It's just normal, but when you Tinggi, you balance and you can do a lot of things, you know. Oh. Steel Walker is more a fictional character and you create your own character. It's a character. Selalu buat persembahan dekat mana? Mana-mana. Mana-mana? Merantau. Kat carnival, kat event, kat dia party. tak adalah dia pergi ke satu tempat Tak aja. adalah dia panjat umur orang macam ni, tak adalah. Tak takut ke? Rasa gayat ke, nak jatuh ke, tak ada? At first, mula-mula memang takut sebab the risiko memang ada sentiasa kat situ. Because I broke my teeth before. And I broke my wrist. After that, improvise, but now it's normal. Saya suka apa yang saya buat. I really love it. Jadi kalau minat ni memang senang kita nak belajar kan. Kita macam selalu rajin je kita nak train diri kita to do better kan. Yes, correct. Dah berapa lama you jadi macam ni? Tough question. 13 tahun, I started off on the street. 15 years old professionally. Then 17 years old, I joined the circus. Then now I'm trying my best. I cuba my best to with my own syarikat Kidzo Circus. So you sebenarnya bukan bergerak solo lah. You have your own company yes. atau I have my own talent who actually company seseorang team yang betul put all the effort in this, but it's not easy because we practice before. Secara jujurnya saya Steel Walker ni saya tak berapa nampak di KL, tapi saya nampak banyak di luar negara. Luar negara. Right? Yes. So adakah kita punya masyarakat masih lagi nak menerima akan Steel Walker ni? Banyak job tak? Yes, of course, because banyak job tu depends on your practice. If you practice hard, you take it as a full-time job, then you get job. You can take this entertainment as your part-time job. If you put full effort, 8 hours, 4 hours to network, marketing, practice and you get job. But in this entertainment, there's no such thing as ada job, tak ada job. Okay, jadi kenapa memilih Steel Walker? I tak memilih ini sebab I'm more versatile. I do this, I do unicycling, I do juggling, I do fire and I do whatever attached to You do a entertainment. lot of things. But Okay, adakah ini your core? I like this sebab this is what I started. Okay. You bermula daripada sini, then barulah basikal apa semualah. This is like the Jadi my roots. Jadi dia bukan satu apa orang kata benda yang dia belajar. Malah dia belajar banyak benda. Okay. Bila dia dah pandai benda ni, dia belajar pula basikal lah, apalah macam-macam lah. Wah, dahsyat. Maksud dia boleh jadi one man show lah. Boleh? Semua dia boleh buat. Yes. You try to be. Yes, of course can. Yeah. Sebab dia boleh buat macam-macam benda. Dia boleh main bola, dia boleh main ni. Thank you. Tengok ni Bel. Ingat senang dapat benda ni. Cuba. 3, dia bukan 2. Bukan ni. Bukan ke? Allah kuat lah tu benda tu. Dia benda tu, dia boleh buat benda tu macam tu, main kan? Satu lagi benda ni tumpuk buang. Okay. Alright. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Thank you. Thank Okay. you. Last question lah. If let's say kalau macam contoh siapa yang nak ambil you datang dia punya nak buat majlis ke apa Ada ke? yang mereka yang nak hire awak. So mana dia boleh How do you sell yourself? Sell yourself. I sell myself right now. It's to people who knows me. Okay. Second thing, I'm not active on Instagram, but Kidzo Circus is on Instagram. Kidzo Circus. And also, if you see me, it says Kidzo is the performer, and just say hi and say come to my party. I'll be there. Kita nak berehat sebentar. Kita nak borak-borak lama lagi lepas dengan Skidzo kat belakang. Anda jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Bukan Calang-Calang.
Syah, kembali kita dalam Bukan Calang-Calang. Syah. Kan, apa ni sekeliling Ah, kita ah. ni terlalu banyak benda-benda Itulah, kilat ni. itulah dahsyat. Sebenarnya aku nak cerita pasal motor piala-piala ni semua pun Ha. tak boleh, Syah. Sebab apa? Sebab aku pun tak berapa arif pasal motor-motor ni. Walaupun kau tengok motor ni lebih kurang aku je. Ketot je. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi tentang, katanya nama dia Motor Drag. Motor Drag. Jadi kita bersama dengan Alif Akasha atau King Kasha. Kasha. Bukan King Kong ya. King Kasha. Silakan jemput duduk. Apa khabar? Apa khabar? Baik. King Kasha. Mana satu yang King ya? Hak ni King. Ni. Jemput duduk. Kecil-kecil pun King. Kecil-kecil Kingnya. Kita perkenalkan diri masing-masing. Kenalkan. Saya Cik Muhammad Azimi Muhammad Nur, lebih dikenali Ijo Kecil, selaku manager untuk pasukan ni. Okey, enjoy. Yang ini Saya Alif Akasha, rider. King Kasha. Rider King Ni Kasha. King dia. Abang ni sebelah ni. Wa Amran wa Ibrahim, merah motor lah, mekanik lah. Oh, Oh, mekanik. mekanik. Ingat PA dia bukan Manager. Oh, ya Allah. Saya tengok kiri-kanan depan belakang saya ni. Boleh ceritakan tak apa motor jenis ni sebenarnya? Motor drag. Sebab apa rasanya tak ramai orang tahu pasal motor ni tak? Saya jujurnya ni first time saya nampak motor ni. Mungkin belum ramai yang tahu lagi tentang persukaran motor drag dan di Malaysia ni. Dan mungkin tak sepopular di negara luar. Kalau ikut di Thailand ataupun macam sebelah luar Greece ke USA ke, sukan ni dah lama lah. Dah lama. Kat Malaysia masih baru lagi Kita pun sukan ni. dah lama juga tapi tak cukup kembal luas lagi. Tidak mendapat apa dia ni orang kata exposure. Belum lagi Belum lah. mendapat perhatian pihak lagi lah. Tapi belum exposure dah berlambak piala ni. Kalau ikutkan ni tak sampai 10% lagi piala ni. Ya. Ada banyak lagi. Ada banyak lagi, satu kontena lagi. Satu kontena piala. Buat sendiri apa piala tu? Sebab banyak sangat. Cerita sikit King, berapa umurnya, sejak bila awak terlibat dengan motor drag ni? Saya kena paksa umur dengan kawan-kawan. 25. Start bawa motor ni daripada 2013 lagi. 2013. Memang awak sebelum ini adalah pelumba motor ke atau apa macam mana? Ataupun awak main basikal lajak dia orang nampak ke, tiba dia orang ambil macam mana? Tak ada. Saya dulu minat aktiviti lasak. Lepas tu bawa motor ni sampai mak dengan ayah suruh pergi ke berlumba tempat yang betul. Sampai kelas sekarang. Itulah cara dia. Saya suka mak ayah awak ni kan. Dia kadang-kadang bila kita tengok anak kita rempit sikit ke apa ke, dia kata, engkau ni kerja kau, merempit je. Dapat sambutan lah kepada mak bapak, okey lah. Apa dia? Mak bapak dia Dapat memahami, sokongan dia kata, lah. tempatkan dia orang kat track yang betul. Betul lah. Okey, lagi satu. Ceritalah piala-piala ni kat mana menang. Okey lah, mungkin boleh Tahun cerita bila? sedikit lah. Pasal piala tu, yang mana yang paling dahsyat ke atau Piala macam yang mana? belakang tu yang tinggi daripada bel tu. Inilah yang Motor tu? Ini Piala. piala dia ni. Ni nampak Nampak saya nampak yang ada helmet tu. Okey. Champion tu menang dapat dekat mana Ni tu? kita dapat dekat Sabah pada hujung tahun 2018. Ui, baru lagi. Baru juga tu 2018 dan penyertaan dia banyak daripada Malaysia. Seluruh Malaysia lah ke sana. Seluruh Malaysia Selalunya macam mana boleh ada pembabitan benda ni mungkin Dia orang punya community sendiri ke? Ada community kan? direct sendiri. So daripada situlah semua perlumbaan dianjurkan. Dekat situ dia orang akan update macam mana nak masuk. Dia anjur bawah KBL juga. Bawah Kementerian Belia dan Sukan. Okey. Kalau motor macam ni berapa kelajuan dia boleh pergi? Dia lumba dia straight je ke ataupun dia ada kona kiri kanan? Nak kona motor ni jatuh. Oh, tak boleh kan? Tak jatuh. Dia hanya jalan straight saja. Jalan lurus sepanjang 201 meter. Oh, jadi litar dia Pendek lah. lurus je? Straight je. Memang 200 meter sahaja? 201 Dia ada meter. 200 dengan 400. 200 dengan kilometer? 400 tu pun lurus je? Lurus juga. Berapa saat awak bawa? Kalau macam rekod peribadi 200 meter, kalau macam motor 125 6 second lebih. 6 saat Nak saat je kerja pun dah Kecil piala. tu. Kalau Sampai ikutkan dah. kat sini rekod peribadi yang kita buat untuk National ET Record. Rekod 6.5. Malaysia lah. Rekod Malaysia yang kita pegang sekarang ni. Itu Ada 3 dia. rekod lah. Boleh ni tengok. Ada 3 rekod yang kita Lain-lain kategori. yang King Kasha Tiga pegang rekod sekali kita semua dia pegang. pegang lah. Patutlah nama dia King.
Orang takut lah dengan King ni. Nampak King tak jadi masuk. Tak ada. Nampak King Dulu tak jadi nama masuk. Alif. Lepas tu setahun sebelum ni dia orang banyak panggil King tu yang lekat sampai sekarang. Okey. Awak Dah daftar yelah ke dah tak sebab nama asyik King? menang je. Dah asyik menang panggil King je lah kan. Kan? Boleh dikatakan dia ni antara top rider di Malaysia lah. Nombor 1 top rider di Malaysia. Wow, dahsyat, beruntung kita dapat orang kata berkenalan lah dengan sebab rider top ni tadi dalam motor drag. Lagi satu okey lah mungkin boleh tanya dekat mekanik dia macam mana boleh orang kata buat motor ni macam Seni ni macam macam ni? ni. Benda ni dah dari dulu dia lebih kurang macam ni juga. Cuma dulu motor ni lagi tinggi dan makin lama makin lagi rendah. Dia punya spek sama je Makin lah. rendah makin laju, cuma- makin rendah makin laju. Tu je cari sebenar. Lama-lama bersila atas motor. Bersila. Cium pergi je. Dia sebenarnya orang yang lagi kecil lagi senang nak bawa kan? Kan? Kalau macam besar tinggi tu susah sikit lah. Kurang kilo. Dia kalau besar kalah tu aku badan malas nak agak cakap. kecil, Memang ringan-ringan orang lah. rendah ni itu special dia. Agak-agak tak ada job pas ni. Rendah Train. ni rajin dan laju. Tu point dia. Itu tagline dia. Rajin dan laju. Rajin dan laju. Jadi lepas ni mungkin King Kasha ada dekat mana-mana lagi perlumbaan lepas ni? Ada lagi. Dalam tahun ni? Buat masa sekarang belum keluar dia punya list untuk jadual untuk 2020 lah. Oh tak ada lagi. Tapi sekarang ni masih lagi dalam training. Masih lagi lah. Selalu try sana sini lah. Impian mungkin impian you all lah dalam bidang motor drag ni. Dunia pemotoran motor drag ni. Impian kita ni Nak sampai ke mana? sekarang ni Sampai kita ke pun kat bulan Malaysia ke? belum lagi berkembang maju. Lepas ni kita harap perhatian daripada banyak pihak lah untuk mengembangkan sukan ni kat Malaysia. Dan mungkin kita sebagai perintis sukan pemotoran ni mungkin boleh melangkah lebih jauh ke luar negara lagi nanti. Baik insya-Allah. King pula King ada apa-apa nak cakap? Nak pesan. Buat Siapa nak saya sabar pesan awak anak ke? muda di luar sana boleh Cari awak. boleh menunjukkan bakat dia orang lah ada di tempat yang betul. Ya, betul. Kadang-kadang banyak budak-budak kan dengan cara yang salah berlumba dekat atas jalan raya kan membahayakan diri. Betul. Okey, abang pula. Okey. Abang macam nak Abang cakap mungkin, apa-apa? sepatah dua kata bang. Carilah saya kalau nak repair Kat motor. mana? Kat Facebook ke? Boleh cari dekat Follow Facebook, Facebook Merah Merah Motor. IG pun IG Merah Motor. IG Okey. Merah Motor. Merah Motor ni apa lagi yang ada ni? Ada bengkel ke apa ke? Ada bengkel, buat repair motor pun buat dyno pun buat. Boleh upgrade sikit lah. Jadi Oh, dia boleh orang upgrade. Upgrade. Jadi dia orang ni daripada kedai yang apa orang kata invest ataupun cuba try untuk bermain dalam motor drag lah. Bagus, Itulah suka dan- cara-cara dia orang kadang. Baik. okey lah. Okey, terima kasih kepada King Kasha and Enjoy meramotor and friends. and friend lah, senang cerita. Baik, kita selesai dah untuk segmen kali ini. Kita terus ke segmen yang seterusnya. Tapi nak tahu siapa tetamu kita, kita jumpa lagi selepas ini dalam Bukan Calang-Calang. Calang. Terima kasih kerana setia bersama dengan kami dalam Bukan Calang-Calang. Okey, Bel. Ya. Bel. Apa ada kat depan kita ni, Bel? Ini yang paling bestnya. Yelah kan, kalau mengacara dekat coffee table ni adalah makanan sikit. Jadi ini yang paling best. Aku suka ni. Tapi ni kuih ni lain macam ni rasa ni. Ni- Jarang-jarang kita tengok. Ini mooncake. Oh, kuih bulan. Kuih bulan ni ke bukannya untuk orang kata Perayaan-perayaan. tahun baru Cina Tahun baru ke apa? Cina. Rasa-rasanya bila-bila masa boleh makan ke apa? Silakan. Boleh ke? Ah. Aku ni pantang kau suruh, jangan. Dah agak tapi dah. tapi sebelum tu kita janganlah makan dulu. Kita jemput orang nak bercerita pasal mooncake ni. Sebab orang yang kita nak jemput, tetamu kita sekarang ni adalah seorang penulis skrip, seorang director, Ya. seorang producer, Oh. dan sekarang ni seorang pengusaha mooncake. Wow, dah ke cabang lain pula. Ya, jadi kita jemput tetamu kita yang seterusnya, Sophia Rylan. Yeah. Itu dia. Hello. Sophia Rylan. Apa khabar? Alhamdulillah. Sabar. Allah. Selalu
Ya, kalau kata skrip dia boleh dikatakan sangat popular lah. Di mana-mana je ada Sophia Ryland. Kadang orang duk tanya, Mak Saleh ke? inilah Inilah dia. punya diri Sophia Rylandnya. Feeling Mak Saleh. Ah. Apa khabar? Lama tak jumpa ni. Alhamdulillah memang sibuk. Ya ke? Ya, betul. Sekarang ni apa perkembangan terbaru daripada Kak Sofia? Masih menulis skrip. Ada in fact sekarang pun saya tengah buat untuk satu drama bersiri. So pada masa yang sama saya rasa mungkin orang nak tahu kenapa saya buat mooncake lah. Yes. Okay, sebenarnya mooncake ni is a social enterprise. It's bukan profit. Kita sebab orang ingat saya penulis skrip, pengarah, produser, orang ingat saya kaya raya. Saya selalu dapat message minta derma, minta bantuan, minta tu, minta ni. Jadi saya rasa terpanggil, okay, saya rasa saya kena consistently bantulah. So macam mana nak bantu sedangkan kita sebagai freelancer kan, kadang-kadang payment job kita tidak tidak konsisten lah kita. pendapatan kita Betul. tak konsisten kan. Ya. So saya kebetulan juga saya dengan kawan-kawan daripada Sisters of Quran di mana saya adalah pengasas Sisters of Quran. Kita memang membuat kerja-kerja kemanusiaan. Jadi untuk memastikan kerja-kerja kemanusiaan ni ada kesinambungan dia, kita nak ada satu income yang berterusan. Dan itu sebabnya kita buat projek mooncake ni. So bila kita buat projek ni, walaupun untung dia kecil, tetapi alhamdulillah kita dah dapat sampaikan bantuan kepada pihak-pihak yang sepatutnya menerima. Contohnya dalam 3 minggu daripada kita buat saja projek ni, kita dah berjaya jual lebih kurang 10,000 biji. Dalam 3 minggu. Banyaknya. Ya. 10,000. 10,000. Average lebih kurang 300 ke 500 sehari jugalah. Oh, jadi sebenarnya inisiatif ini adalah inisiatif bersama Sisters of Quran. Ada siapa lagi selain Kak Sofia dalam Ada Sisters lebih of- kurang 20-30 orang. I see. Di mana kita memang mengaji hari-hari, kita mendalami Al-Quran, tetapi pada masa yang sama kita nak berbakti dengan kita punya tagline, kita nak pulangkan sebelum kita pulang. Kita ni bila ada dalam entertainment industri ni, kita tak kisahlah pelakon ke penulis skrip dan sebagainya, kita akan sampai satu masa kita terpanggil untuk give back Ya. to the community. Yes. Jadi ini macam adalah tu lah, salah Syah, satu- patutnya. Ha? Lebih-lebih lagi orang yang berduit. Okey. Kena buat kerja-kerja tu, Syah. Kau tak pernah cerita benda-benda macam tu Buat baik saya tak semestinya menunjuk. Yelah. Baik. Kenapa Hey, mesti mooncake ni? Okey. Kenapa tak kuih lain? Kenapa? Okey, sebenarnya mooncake ni kalau ikutkan makanan tradisi bangsa Cina, betul tak? Saya dan partner saya, kita orang kahwin dengan orang yang berbangsa Cina. Jadi husband saya sendiri pun dia half Chinese, partner saya pun mualaf. Jadi kita memang pakar masak Cina ni. Jadi kita buat resepi kita dan in fact kita akan mengislamkan lebih banyak lagi produk-produk Cina. Kita nak buat banyak produk Cina. Tapi memang projek ni adalah untuk kemanusiaan dan kebajikan saja. Jadi semua hasil jualan proceeds tu akan disumbangkan sepenuhnya kepada kepada saluran projek yang kita diperlukan. dan itu pertama. Lepas tu pada masa yang sama kita dapat tolong golongan yang memerlukan pekerjaan, di mana yang mana tolong jual, of course dia orang dapat income dan kita dapat create actually dah lebih kurang 7-8 peluang pekerjaan dan 23-27 orang agent, di mana diorang eventually diorang dapat pendapatan lebih kurang RM100 to RM200 per day seorang. So pada saya itu satu achievement lah. Dah ada kilang ke apa buat yang benda ni? Sekarang ni kita orang tengah nak berusaha untuk kita tak nak buat ambitious sebab benda ni homemade. Kita nak buat macam style bakery. Kita tambah bilangan pekerja ke apa ke, cukup sekadar tu. Sebab sebab kita nak buat dengan ikhlas. Kita bukan nak buat based on profit. Tapi dalam macam mana pun permintaan kita sekarang ni melebihi daripada kemampuan kita tu, alhamdulillah sangat.
So selain daripada mooncake, apa lagi yang you have in your pipeline? Dalam pipeline kita, insyaAllah kita akan keluarkan bakwa, Bakwa? daging salai Chinese tu. daging salai. Kita ada beberapa sos, tapi semua memang Chinese snacks. Semua Chinese halal, Chinese halal. Chinese Muslim. Chinese. Kau tengok buat terkejut sekarang ni. Semua yang jenis-jenis gitulah. Baik. Boleh cerita benda pula ni kuih Kuih ni. ni, Ada berapa berapa jenis? perisa Ada ke? berapa jenis Okey, apa semua? tahun ni saya akan keluarkan lebih kurang 52 perisa. 52. 52. Amboi, Setiap minggu kita banyaknya. keluarkan satu perisa. Setiap minggu satu perisa. Tengok boleh? Boleh. Ini Boleh, je boleh, ada 8. Syah. Satu set kita memang jual dua-dua. Yang plain kita ada semua harga mampu milik. Sebab macam saya kata, kita bukan profit base. Okey. Jadi kalau yang plain-plain tu harga pun dalam paling murah pun boleh dapat dalam 4 biji RM20. Yang salted egg kita bagi sebiji telur masin. Sebiji harganya- tau dalam tu. Sebiji dalam dia. Dia tak ada main Ada perisa telur masin. Ada telur masin, telur ada masin apa ada. kasar merah ada. Semua ada. Semua ada. Sebut tak antara flavor yang Kak Sofia Flavor. guna? Yang hot selling adalah pandan egg yolk, di mana sekurang-kurangnya 500 biji sehari. Kita letak je, memang tak sempat ambil pun. Saiz ni pun tak sempat ambil. Kita Ya, kena ambil kau cepat-cepat buat lah. Kita ambil cepat-cepat lah kalau Kau macam tu. buat pun kata tak sempat sempat je. ambil. Udahlah dia tak sempat nak habiskan skripnya. Kan dia sebenarnya tengah-tengah buat skrip. Kak Sofia buat skrip kan. Macam stres. Buat mooncake. Sebenarnya Macam tu. actually memang saya bila stres, bila saya ada writer's block, saya memang akan memasak. Saya memang akan memasak. Saya akan apa benda, saya stop writing, saya pergi kitchen, saya masak. Buatlah apa nak buat, saya memang akan memasak. Oh, dia memang macam tu tau. Sebenarnya kalau kita stres kan, kita macam kena buat benda yang kena buat betul-betul something. melarikan minda kita daripada benda yang kita tengah buat tu. Jadi kita buat Ini lah. memang 360 terus ni. Tu tulis skrip, pergi masak. Ya, betul. Memang. Kan? Dekat situ kita boleh nampak lah yang dah ada yang dipotong-potong tu, ada nampak dia punya perbezaan perisa-perisa dia. Tadi ada satu yang saya dah rasa dah pun sebenarnya. La ilaha illallah. Maafkan saya ya. Aku dah Dia macam mana? makan. Kacang kan? Kacang macam apa? Pau. Macam pau. Kacang hijau. Bukan kacang hijau. Kacang merah tadi. Red beet lah. Red beet. Sedap. Dah berapa lama dah Kak Sofia buat ni? Kak Sofia? Actually, projek ni baru dalam 3 minggu, 4 minggu. 3 minggu, 4 Tiga- minggu. Tak sampai sebulan dah ada Kita order dah- 10,000. Tak, kita dah all achieve in all. 10,000. Kita dah 3 achieve 10,000 minggu and kita tak ada baru. promote. Kita tak ada buat promotion. Tak ada promotion, Tak ada marketing pun tak ada. Tak ada. Dia macam word of mouth sahajalah. Ya. Wow. Maksud dia ni memang sedap. Alhamdulillah. Jadi selalunya dipasarkan daripada online punya ni. Kawan Kita daripada online, daripada biasalah Instagram, Facebook, dan alhamdulillah kawan-kawan yang nak tolong dan diorang nak jadi ejen. Saya tak panggil diorang ejen sebab pada saya diorang adalah keluarga. Ya. Sebab kita dalam satu keluarga akan tolong satu sama lain. So they help to develop the business. Alright. Dalam masa 3 minggu. There is no such thing. I don't believe in agent. To me, they are family. Ya. Apa dia punya ni mungkin boleh bagi spesifik. Apa tu? Tagline dia, motto. IG. La Luna by La Sofia. Luna by Sofia. Sofia. Mungkin lepas ni Kak Sofia boleh itu tulis IG skrip. dia lah. Ya, Itu IG betul. dia lah. Yang Dan lain-lainnya apa produk benda? ni pun saya memang namakan La Luna by Sofia. La Luna by Sofia. Jadi kepada mereka-mereka di luar sana yang nak mendapatkan La Luna. bukan dapat La Luna. Mooncake. Mooncake ni. La Luna lah. Oh, La Luna Dia panggil lah. La Luna. Boleh dapatkan daripada tadi itulah IG La tadi. Luna. La Luna mooncake. La Luna by Sofia. La Luna by Alright. Sofia, baby mooncake. Sebab dia kecil-kecil. Kecil-kecil. Okay, thank you Kak okey, Sofia. okey. Harap-harap Baby mooncake. kita dapat berjumpa lagi InsyaAllah. di masa akan datang. Baik, insyaAllah. kan? Kalau tulis skrip, jangan lupa saya. Saya tak lupa. Syah tak apa, Syah dah kaya. Saya jangan dilupakan. Okeylah. Baik, Syah. Okey, jadi kita nak berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Bukan calang-calang. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami dalam Bukan calang-calang.
Syah, Ya. dalam segmen kita Awesome ni, tetamu kita kali ni memang bukan calang-calang. Sebab selalunya tetamu kita panggil dia, oh lah, datang ke sini. Yang ini dah ada dah dekat sebelah kita. Ya. Jadi Dah jom. pun berada bersama dengan kita. Kita persilakan Muhammad Syukur Ibrahim. Ni jom kita berkenalan lah dengan Syukur Ibrahim ni. Kalau kita panggil Syukur boleh? Boleh? Kita panggil Syukur. Syukur. Syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul? Betul. Betul, nampak? Boleh tak kenalkan sikit latar belakang Syukur? Siapa? Buat apa? Okey. Nama saya Muhammad Syukur bin Ibrahim. Orang kenal saya dengan nama Syukur Ibrahim lah. Syukur Ibrahim. Saya selalu menggunakan hashtag OKU tapi OK. Okay. Alright. Saya seorang usahawan. Usahawan kapet, membekal dan memasang kapet pejabat, kapet surau, kapet masjid semua. Dan saya juga seorang motivator, penceramah motivasi di sekolah, universiti, usahawan dan juga penulis buku. Alhamdulillah seorang penulis buku. Tulis okey. buku pun dia, pengusaha kapet pun dia. Dan Motivator. sekarang ini adalah ikon orang kurang upaya. Ya, Wah. Dan apa pencapaian? Ada pernah dapat piala ke? Saya pernah dianugerahkan OKU terbaik peringkat kebangsaan, kategori usahawan dan juga tokoh Ma'alih Hijrah peringkat negeri Melaka. Sebab saya orang Melaka. okey. So alhamdulillah lah itu di antara pencapaian saya. Sekarang ni duduk kat Melaka ke duduk kat KL ke? Duduk dekat KL. Dahsyat. Kini dekat Itu depan dia. kita ni ada 2 buku ni. Takdir itu anugerah dan apa tu? Inspirasi Syukur. 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 Ini yang pertama. Ya betul. Apa yang membuatkan Syukur terpanggil untuk menulis tu? Bila dah selalu motivate orang terus Okey, menulis. selalunya kalau saya pergi ceramah motivasi, biasanya memang orang akan rasa terinspirasi time tu lah. Tapi bila dia balik rumah dia down balik. Bila balik rumah mungkin 2-3 hari lepas tu dia tak bersemangat je. Jadi ramai orang macam request, Syukur boleh tak kalau buat satu buku yang mungkin kita orang boleh lepas habis dengar talk dia boleh dapat satu benda yang dia boleh balik rumah, apa-apa kalau down dia boleh baca balik. Nampak saya depan mata dan sebagainya. Jadi ini adalah request orang ramai dan saya sendiri terpanggil lah untuk buat. Sebenarnya lebih kepada memberi semangat kepada orang kan. Buku self motivation. Yes. So hari ini saya nak membuktikan kepada masyarakat semua orang boleh berjaya. Semua orang boleh berjaya. Dalam keadaan saya seperti ini, kaki saya macam ni, tangan saya macam ni, saya pun boleh berjaya. Jadi macam benda tu lah yang ditekankan Ya. dalam keadaan beliau macam ni, tapi beliau masih lagi boleh buat macam-macam benda. ya. Okey, mungkin ada tak sedikit cerita-cerita tentang cabaran, pengalaman yang mungkin tak dapat dilupakan ke? Sebenarnya saya tak pernah ada cita-cita langsung nak jadi seorang usahawan. Saya adalah lepasan ijazah daripada universiti. Lepas habis belajar tu sebenarnya pergi minta kerja juga, interview sana interview sini, anggap tak ada rezeki lah. Lepas tu ada kawan-kawan ajak nak buat bisnes kan. Buatlah. Kan, buat gagal. Buat sekali lagi gagal. 3 kali gagal sebenarnya dalam perniagaan. Kalau orang pengalaman buat sekali bisnes gagal dan down dah putus asa tu tak kuat lah sebenarnya. Saya 3 kali gagal dan bangkit kembali kali keempat ni untuk buat bisnes juga dan akhirnya alhamdulillah berjaya. Dan dalam cabaran saya buat bisnes ni memang banyaklah, terutamanya dalam keadaan saya yang OKU ni, kadang-kadang dululah mula-mula ada skeptikal masyarakat tentang diri saya, yang mana diorang tak percaya, diorang tak nak ambil saya untuk jadi diorang punya kontraktor, dan ada juga yang sampai tahap tak bagi saya masuk pun dekat office dia. Sebab dia ingat saya datang nak minta derma, nak minta minta simpati. Jadi dulu saya very sensitif lah. Dulu macam orang pandang saya sikit pelik je. Saya rasa macam sedih lah. Tapi lebih kepada rasa sedih lah. Tapi bila lama-lama kan, mind over matter, kita tukar pemikiran kita sudut yang positif. Saya kena lawan perasaan tu dan saya boleh buat sampai sekarang. Jadi daripada berniaga dahulu and then tidak berjaya, daripada situ timbulnya rasa nak motivate diri lah kan, of course kan, throughout the process tu kita rasa macam tak apa orang kata, tak ada semangat dan sebagainya.
sebab itu ke yang membuatkan Syukur lebih matang sekarang ni dalam menerima orang punya persepsi yang kita rasa macam ya Allah dia orang ni fikir kita bukan-bukan lah. Kita rasa kita ni tak ada masa depan ke apa ke macam mana? Semestinya lah sebab saya sebenarnya benda yang saya nampak sebenarnya adalah saya pengorbanan mak dan ayah saya. Kan dia dah besarkan saya daripada lahir sampai sekarang. Jadi saya nampak kalau saya hari ini tak pandai berdikari, tak pandai uruskan diri sendiri dan sebagainya, dan saya pun duduk berjauhan dengan mereka, dia orang duduk Melaka, saya duduk KL kan. Jadi timbulnya rasa risau lah kat dia orang kan. Jadi saya nak buat sesuatu, saya mesti buat betul-betul dan buat sampai berjaya. Dia orang letakkan satu kepercayaan, doa dan sebagainya terhadap saya, jadi saya tak nak sia-siakan lah. Jadi saya buat all out. Memang perjalanan tu panjang, tapi berbaloi. Ada tak orang kata apa ni benda yang paling perit yang pernah terjadi dekat Syukur yang memang sampai sekarang Syukur tak pernah lupa? Macam saya cakap tadi lah, yang ada klien yang tak percaya kepada saya pada dulu lah. Sebab orang tak kenal saya siapa. Sekarang Alhamdulillah saya dah biasa muncul di kaca TV, kan, di surat khabar dan sebagainya. Jadi masyarakat dah lebih mengenali. Tapi dulu orang tak kenal, jadi orang tak tahu boleh ke datang-datangnya OKU kan. Saya datang, kadang-kadang saya datang dengan staff saya. Klien borak dengan staff saya, dia ingat staff saya tu adalah bos. Lepas tu staff saya cakap, inilah bos saya Syukur. So benda-benda macam itulah. Tapi sebab saya tak rasa kecil hati dan sebagainya, sebab saya dah melalui proses perjalanan hidup saya yang lama. Jadi dulu-dulu adalah orang ejek saya pendek, orang ejek saya tangan saya macam kaki dan sebagainya. Jadi dulu sedih lah, tapi sekarang macam okey, kan. Dulu kita pun macam masih muda, tak tahu macam mana nak kontrol emosi kan. So sekarang ni kita jadi lebih kuat, lebih bersemangat. Kita dah tahu macam apa yang kita nak layan, apa yang kita tak perlu layan. Betul. Move on. Kita move on. Kita orang kata apa tu? Bukan perempuan selalu move on. Okay you tapi okay. Betul. Okey. Keluarga pula macam mana terhadap Syukur? Adakah mereka sentiasa memberi sokongan? Ayah dengan mak saya lah, sokongan diorang sangat kuat. Dan ayah saya memang lepaskan saya daripada belajar lagi. Maksudnya dulu sekolah menengah saya dah duduk asrama, kan, saya masuk matrikulasi, masuk universiti, dan sekarang Alhamdulillah throughout the journey saya dalam perniagaan ni, saya ada isteri saya dah kahwin Alhamdulillah. Alhamdulillah. Isteri saya Ada ke isteri hari ni? ada datang juga. Isteri saya yang menjadi kekuatan kepada saya, dan Alhamdulillah juga saya dah dikurniakan seorang cahaya mata, seorang anak. Seorang anak lelaki, Alhamdulillah. Jadi benda-benda macam itulah yang menjadi kekuatan kepada saya, dan saya cakap dengan diri saya tak boleh nak down kan. Jadi dan sekarang pun bila saya dah jadi orang kenal, jadi kita ni lagi nak menjadi kekuatan kepada masyarakat, sama-sama berjaya. Dengan apa yang Kapet tu dah berapa tahun dah dia punya apa ni? 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun. Perniagaan. 11 tahun perniagaan Kapet tu. Saudagar Kapet. Saudagar Kapet. Jadi Kapet tu adalah bisnes utama. Bisnes utama saya. Bisnes utama, dan saya nampak Macam mana jualan dia? Alhamdulillah lah jualan dia, kita boleh membekal dan masang kapet seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia Alhamdulillah. Membekal dan memasang. Macam kapet surau, kapet masjid, seluruh Malaysia. Tapi bukan saya pasang lah. Baru nak cakap dia bos. Agak-agaknya lah selepas dah 2 buku ni, tak nak tambah 3, 4, 5, 6 buku ke? Memang ada impian. Memang ada cita-cita nak buat. Tapi itulah, tengoklah apa konten yang kita nak letak lagi. Sebab dalam buku saya, buku terutamanya buku Inspirasi Syukur ni, dia macam novel, mengisahkan kisah hidup saya. Daripada saya lahir, dulu saya seorang yang sangat pemalu. Orang datang rumah saya akan menyorok, saya akan malulah, kan. Memang tak nak jumpa orang. Sebab saya nampak diri saya ni berbeza dengan orang lain. Saya hanya bermain dengan adik-beradik saya je. Tapi throughout the journey, mak dan ayah saya, hasil latihan mak ayah saya, saya jadi berani. Positif. Saya jadi positif, saya jadi berani, saya boleh bersekolah, saya boleh buat apa yang dia nak teringin nak buat. Jadi benda tu yang saya ceritakan dalam buku ni. Jadi buku ni memang mendapat feedback yang sangat bagus daripada orang yang membacanya. Baik Cik Syukur, kita dah nak sebelum kita tamatkan sesi kita ni, Cik Syukur mungkin ada kata-kata semangat untuk mereka-mereka di luar sana yang tengok rancangan kita ni. Okey. Yang pertama sekali adalah orang-orang muda terutamanya kan. Dia kena ada impian yang besar. Pertama sekali dia kena ada impian yang besar. Macam saya hari ni, kenapa saya boleh berjaya? Sebab saya ada impian yang besar. Sebab apa? Orang yang ada impian besar, dia tak sempat nak down pun. Dia tak sempat nak rasa malas pun. Itu yang pertama. Yang kedua, dah ada impian, kena ada tindakan.
Kena bertindak, action. Jangan hanya berangan je. Kan. Kena Execute bertindak. tindakan. Jangan fikir gagal ke berjaya, buat dulu. Buat dulu. Dan yang ketiga adalah kena bertahan. Sebab kadang-kadang throughout the journey kita mungkin lambat sikit daripada orang lain. Macam Bel dah berapa tahun dah dekat Kan? industri kan. Still bertahan, Tak betul? jatuh-jatuh Bel ni. Alhamdulillah. Still bertahan. Apa So tak kena guna-guna bertahan. pakai. Bertahan, insya-Allah akan sampai masanya untuk kita berjaya. Jadi kita nak tahu apa selepas ini dan siapa pula tetamu kita. Kita kembali selepas ini dalam Bukan Calang-Calang. Baik, kembali kita dalam Bukan Calang-Calang. Dan sekarang kita dah pun sampai ke segmen terakhir. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Ada lagi lah. Ada lagi? Ada. Ya, ingat dah habis dah. Tak ada. Oh, segmen terakhir. Segmen terakhir. Dalam segmen ini, segmen Jangan Main-Main, kita akan bermain bersama-sama dengan tetamu jemputan kita pada minggu ni lah. Dan permainan ini special dinamakan Hula Hoop Sampai Kembung. Hula Hoop Sampai Kembung. Okey. Ya, Macam hula mana hoop nak main and tu? drink. Di mana? Kita punya tetamu akan bermain hula hoop. Okey. Hula hoop, dia buat pusing-pusingan tu lah. Okey. Hula hoop yang macam tu. Aha. Dia pusing-pusing tu. Sambil-sambil? Sambil drink and drive. Sambil drink. Oi, tak pernah buat kerja macam ni. Drink and drive pernah dengar kan? Drink and hula hoop. Selalulah. Jadi kalau hula hoop jatuh, tak boleh minum. Okey. Kalau kita pusing-pusing, sambil minum. Dan kemenangan bergantung kepada paling banyak minum. Paling banyak air yang dihabiskan. Paling kembung. Siapa yang paling kembung perut dia, itulah pemenang dia. Oh, kalau macam tu saya lah. Okey. Perut saya sentiasa gembung. Okey. Tapi main hula hoop ni untuk saya dan juga King. King. Ah. Alright, King. Lepas tu? Juri? Awak tukang tengok. Lah. Tukang tengok, tukang lap peluh. Aduh. Itu ya. So saya pun tak boleh main dia ni. Alright. Awak tak payah. Awak bagi kat dia contohnya. Alah. Okey, dan Ha. Cik Suko. Cik Suko, Cik Suko. Cik Suko sebab dia pakai kot, dia jadi juri. Okey. Siapa suruh dia pakai kot? Lain kali datang pakai baju lain. Ya? Okey, Dia okey. pakai kot, jadi dia jadi juri. Jadi jom Okey? kita ambil tempat masing-masing. Baik, okey. Dua kumpulan Okey. Awak Saya Syah dengan King. Okey, awak dengan Okey, King. awak pegang ni. Saya dengan Sofia. Okey. Okey. Ini air saya. Saya standby air Saya ni. lah kena buat lah King, kau lawan dengan aku, King. Lu jangan langsi ya. Berapa Alright, minit okey, ni Cik Suko? Okey, masa diberi 3 minit. Okey. 3 minit. So bila saya cakap mula, baru mula. Dan saya banyak akan cakap ni. saya akan bagi tahu lah daripada masa ke masa, dan saya akan bila saya cakap stop, ambil masa, okey berhenti. Alright. Okey, Boleh? Okey, boleh. Baiklah. Alright, Bagus. depan Pandai dia sikit, bercakap. Depan sikit. Alright, Depan sikit. baik. Okey. Okey, standby. Macam mana nak ni? Siapa yang Susah kena juga. suapkan dia orang minum ni? Saya? Saya ni ke apa? Suap Kena suap lah. Kita yang suap ke dia orang yang suap minum sendiri? sendiri. Minum sendiri. Sendiri lah King. Pandai-pandai lah sendiri, awak. Okey, Tapi bersedia? nanti nak pusing dulu kan? Ha. Okey. Bel bersedia? Dah bersedia? Okey. King bersedia? Sedia Alright. King? Okey, 3 minit daripada sekarang. Tak sempat minum. Tak balik. Baik. Tak Okey. minum je. Pegang ya. Dah tipu. Kan? Okey. Atas sikit kot. Oh, okey. Apa gelak-gelak? Kalau nak buat lah. Pandai gelak je. Boleh macam tu, tak berhenti. Kan? Payahlah. Buruk lah kau. Okey. Okey, berapa minit lagi Berapa minit? Oh, lama lagi. Boleh buat lagi. Goyang tak apa. Tinggal 2 minit tinggal 2 minit. Tinggal 2 minit. Boleh. Cepat, Tak ada come on. Masa berjalan. Masuk air aku dalam permainan ni lah. Aduh. Cepat Lagi. King. King, jangan malukan saya King. Come on. King.
Dia goyang. Tapi benda tu kat bawah. Goyang je lebih macam mana ni? Hula hoop tu dah dekat bawah dah. Tipu ni semua. Ya! Okey, tinggal 1 minit. Cepat. 1 minit lagi. Tinggal 1 minit. 1 minit lagi. Kau ingat tak benar ke? 1 minit lagi. Cepat, King dah banyak dah hari ni dah weh. Cepat King. Kita kena menang King. Kita tak pernah nombor 2. Kita nombor 1 ingat. Okey. King. Kau tiba. Cepat. Okey. Alright. Macam mana? Masa ada lagi, masa ada lagi, masa ada lagi. Dulu kenapa rasa senang Ada buat lagi, ada benda ni? lagi. Masa ada lagi, masa ada lagi. Kenapa tak boleh eh? Ha, okey. Pegang ya, pegang ya. King, awak diam. King. Kembung eh. King, kau jangan nak menipu. Kau minum je kan kerja kau. Tak adalah, dia pusing lah. Cepat Okey, pusing. masa tinggal 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Masa tamat eh. Aduh, penatnya gelak. Okey. Masa. Alright. Kau ingat senang ke? Tengok air, tengok air. Jom kita tengok air kumpulan masing-masing. Alright. Okey. Jadi botol di sebelah kiri saya ni, Eh. sudah semestinya King punya. Nama pun King. Mestilah kaki botol. Astagfirullahaladzim. Air masak, air masak. Okey, betul air Ni, masak. awak pegang aku Nampak? dia. Yang bukan kaki botol tengok. Bel, Sikit je minum. masalahnya tadi kau buka minum, aku tak minum terus. Apa pula? Betul. Aku ingat dia ada lagi. Rupanya dia dekat bawah. Aku naikkan balik. Memang dia ada kat bawah. Aku rasa kau minum air hingus kau je yang banyak sekarang ni. Okey, okey saya umumkan pemenang dia. Ya, pemenangnya. Pemenang dia adalah King and Shah. Saya memang tak pernah Pandai kalah. kau, Saya yang susah kalah. Bel cuba lagi eh. Jadi untuk permainan kali ini kita ada hadiah tajaan daripada RA8 Skincare. Tu dia. Ubahlah muka daripada muka cuik muka orang lain ubah pakai produk tu. Tukarlah orang lain. Kita ada juga voucher daripada Taman Desa Medical Center Ah. RM50. Okey. Kita bagi jugalah. Kita bagi juga baju Okey, bersyukur dan alright Sofia. Tahniah diucapkan. Okey. Tahniah kepada pemenang kita. Terima kasih juga kepada Jatukum. Sofia. Ya, okey Syah. Okey. Kita dah pun sampai ke penghujung rancangan. Ya, betul. Baiklah. Jadi saya harap penonton di rumah terhibur dengan episod kita kali ini. Jangan lupa untuk bersama dengan kita di hari dan waktu yang sama dalam Bukan jalan-jalan. hanya di Asam TV. Cakap je pandai.